Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan bermula dengan subtopik 8.6 penyerakan cahaya, tetapi masih lagi di bawah bab 8 cahaya dan optik. Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin kreditkan PowerPoint ini kepada pemilik asal iaitu Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ultiram Johor. Walau bagaimanapun banyak perubahan telah saya lakukan. Terima kasih Cikgu Nur Azila. Baik, hari ini kita akan bermula dengan penyerakan cahaya. Kalau awak ingat, dalam video sebelum ni kita belajar tentang penyebaran cahaya. Baik, dua perkataan yang hampir sama tetapi sebenarnya jauh berbeza. Baik, kalau soalan tanya tentang penyebaran cahaya. Okey, penyebaran. Awak kena ingat penyebaran adalah tentang spektrum. Spektrum iaitu 7 warna berbeza yang ada pada pelangi. Itu penyebaran. Baik, kalau soalan tanya pasal penyerakan, awak akan kaitkan dengan dua fenomena. Okay, penyerakan ini ada dua fenomena. Yang pertama, kebiruan langit. Yang kedua, kemerahan langit. Baik, waktu bila langit kelihatan biru? Pada waktu siang. Waktu siang, tengah hari awak nampak langit warna biru. Tapi apabila hari beralih kepada senja, hari dah masuk malam tu, waktu maghrib tu, awak akan nampak fenomena ini namanya kemerahan langit. Jadi kena bezakan penyebaran dan penyerakan. Baik, kita sambung ya. Langit kelihatan biru pada waktu tengah hari dan matahari kelihatan merah pada waktu senja. Langit lah maksudnya pada kelihatan merah pada waktu senja. Baik, kedua-dua fenomena semula jadi ini adalah disebabkan oleh penyerakan cahaya. Penyerakan cahaya. Baik, penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang. So perkataan di sini ialah dihalang. Jadi apabila sinar cahaya dihalang dan kemudiannya apa lagi berlaku? Dipantulkan. Dihalang dan dipantulkan. Dipantulkan ke mana? Dipantulkan ke semua arah. Jadi penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah. Oleh siapa? Oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Zarah-zarah dalam udara ni contohnya macam apa? Molekul udara, molekul air. Itu zarah-zarah dalam udara lah. Sekarang kita sambung. Saya dah kongsi dengan awak video eksperimen untuk mengkaji penyerakan cahaya. Saya kongsi dengan awak video ini. Mula-mula kita ada satu lampu. Lampu ini akan mengeluarkan cahaya. Dia berfungsi sebagai matahari. So, dalam botol ni pula, kita ada susu ya. Ada susu. Yang ini berfungsi sebagai langit. Langit. Kemudian, bila kita lakukan eksperimen, kita boleh nampak bahagian tepi-tepi tepi-tepi botol kaca ni yang ada susu ni, dia akan kelihatan biru macam ni, nampak biru-biru macam ni. Tepi-tepi nampak biru. So yang warna biru-biru ini dia mewakili apa? Kebiruan langit pada waktu tengah hari. Manakala skrin di belakang ni pula dia berwarna merah. Awak nampak macam jingga-jingga kan, merah kan? Jadi yang ini mewakili kemerahan langit pada waktu senja. Jadi sekarang ini kenapa yang ini warna biru? Kenapa yang ini warna merah? Sekarang pada waktu siang, katakanlah awak berdiri awak berdiri di sini. Saya lukis awak Saya lukis awak di sini.
Okey, waktu siang, katakan awak berdiri sini. Okey, matahari dekat dengan awak. Okey, matahari dekat dengan awak. Okey, masa tu awak akan lihat langit kelihatan biru. Okey, so waktu senja pula, matahari jauh. Matahari jauh pada awak. Okey, awak kat sini. Awak lihat ke langit, awak akan nampak macam warna merah-merah. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, so waktu tengah hari, matahari dekat dengan awak, atas kepala awak nampak langit biru. Waktu senja matahari jauh, matahari dah apa dipanggil, matahari dah turun ya. Jauh pada awak akan nampak langit merah. Okey, kenapa macam ni? Okey, sekarang kita akan terangkan. Okey. Baik, kita sambung sekarang pada waktu tengah hari. Okey, kita tengok waktu tengah hari. So kat sini adalah gambaran dia langit warna biru okey. Kebiruan langit pada waktu tengah hari. Baik, kenapa waktu tengah hari langit kelihatan biru? Okey, kita sambung. Yang pertama, cahaya biru mempunyai kelajuan yang rendah. So kita belajar itu biru dia duduk dekat bawah dekat spektrum cahaya. So kelajuan dia rendah. Merah dia duduk dekat atas spektrum cahaya, maknanya kelajuan dia tinggi. Okey. So cahaya biru mempunyai kelajuan yang rendah. Okey. Apa lagi kita kata? Pada waktu tengah hari, cahaya biru diserak paling banyak ke semua arah oleh molekul-molekul udara yang halus dalam atmosfera. Okey, jadi cahaya biru ni kelajuan dia rendah. Okey. Kelajuan dia rendah, kemudian panjang gelombang dia pun pendek. Okey. So cahaya biru ni dia ada dua ciri lah. Kelajuan rendah, panjang gelombang pendek. Okey. Oleh kerana dia mempunyai kelajuan rendah dan panjang gelombang yang pendek, maknanya kat sini kan, dia dekat dengan awak kan matahari atas kepala awak waktu tengah hari. Jadi cahaya biru diserak oleh zarah-zarah yang terapung di udara. Okey, jadi cahaya biru ni dia akan diserakkan paling banyak oleh zarah-zarah yang ada dalam udara. Okey, jadi oleh kerana dia banyak diserakkan, maka kita akan lihat warna biru paling banyak. Okey. Maka langit kelihatan biru pada waktu tengah hari. Itulah sebabnya. Okey. Oleh itu langit kelihatan biru pada waktu tengah hari sebab dia diserak paling banyak. Okey, diserak paling banyak maka dia kelihatan biru langit waktu tengah hari. Baik, pada waktu senja pula macam mana cerita waktu senja? Okey, kita tengok pula. So waktu senja langit kelihatan merah. Okey. So, waktu senja, langit kelihatan merah. Macam ni lah macam eksperimen kita buat Langit kelihatan merah pada waktu senja. Baik, kenapa langit merah pada waktu senja? Tengok kat sini Pada waktu senja pula, cahaya matahari bersinar secara mengufuk. So, matahari dah mula terbenam kan? So, dia jauh pada kita. So, kita kat sini, matahari jauh. Okay. Cahaya merah mempunyai kelajuan yang paling. Okay. Cahaya merah ni dia paling laju dan panjang gelombang dia pun paling panjang. Jadi cahaya merah biru tadi dia paling perlahan dan panjang gelombang paling pendek. Okay. Cahaya merah pula kelajuan paling tinggi dan panjang gelombang paling panjang. Okay, panjang. Okay, sekarang tengok. Matahari kat sini. Okay, matahari kat sini. So cahaya biru yang panjang gelombang paling pendek. Okay, dan kelajuan paling perlahan dia dahulu tau. So, kalau ada orang yang berdiri dekat sini, saya tulis sekejap Kalau ada orang yang berdiri kat sini, bawah matahari, ada orang katakan dia berdiri bawah matahari. Okay, maknanya kalau dia berdiri bawah matahari, dia siang lah. Okay, so siapa yang berdiri bawah matahari, apa yang berlaku ialah, orang tu akan dapat melihat warna biru lagi banyak. Sebab cahaya biru diserak paling banyak. Jadi siapa yang duduk bawah matahari, dia akan nampak langit warna biru. Maknanya orang tu waktu siang lah. So orang yang jauh. Orang yang jauh macam kita lah. Kita katakan pada waktu senja tu kita jauh pada matahari. So apa yang berlaku, cahaya yang merah yang mempunyai kelajuan paling tinggi dan panjang gelombang paling panjang, dia akan sampai ke tempat yang jauh. Jadi cahaya yang paling kurang diserak seperti merah dan jingga akan melalui atmosfera tanpa gangguan. So cahaya merah ni dia kurang diserakkan sebab kelajuan dia paling tinggi. So dia akan boleh pergi jauh tau. Dia pergi jauh.
Jadi orang yang jauh akan nampak cahaya merah menyebabkan langit tu kelihatan merah. Okay, so senja akan nampak merah. Okay, jadi cahaya lain seperti cahaya biru yang banyak diserak akan hilang daripada lintasan cahaya asal. Okay, so cahaya biru yang terserak paling banyak ni dia terserak ke kawasan sini. So dia akan hilang lah. Okay, jadi cahaya merah yang kurang terserak akan sampai ke sini yang jauh. Okay, yang dekat nampak biru, yang jauh nampak merah. Jadi oleh itu langit pada waktu senja kelihatan kemerahan. Okey. Jadi cahaya biru ada ke tidak sebenarnya? Ada. Ada. Cahaya biru ada. Tapi dia diserak lebih awal di sini. Okey. Jadi orang yang kawasan matahari baru terbit, dia dekat. So cahaya biru ada di sini dia nampak. Dia akan nampak cahaya biru diserak paling banyak dia akan lihat langit kelihatan biru. Okey. So kita yang katakan kita dah nak waktu malam, matahari dah makin jauh, dah makin matahari makin terbenam. So cahaya merah yang akan sampai sini. Sebab biru dah diserak kat sini. Okey. So biru dah serak habis, yang merah tu akan pergi jauh. Okey. So kita akan nampak cahaya merah. So kita akan nampak kemerahan langit pada waktu senja. Itu cara dia. Okey. Baik, kita sambung eksperimen penyerakan cahaya. Jadi, penyerakan cahaya ni cuma nak cerita pasal kebiruan langit dengan kemerahan langit itu je tau. Okay, so simple je. Sama macam penyebaran cahaya, cuma nak cerita pasal spektrum yang warna pelangi. Tu je. Okay, sekarang kita nak cerita. Eksperimen penyerakan cahaya, buku SPS, buku surat 120. Baik, apa tujuan eksperimen? Tujuannya adalah mengkaji penyerakan cahaya. Okay. Baik, apa yang kita gunakan? Sama macam video yang saya kasih pada awak, yang saya kongsi dengan awak. Video eksperimen tu kan kita ada projector slide. Okey, projector slide ni lampu lah, apa-apa lampu pun boleh gunakan. Asalkan boleh keluar cahaya, bolehlah digunakan. So, yang ini akan mewakili matahari. Okey, kemudian kita masukkan susu cair ke dalam satu bikar ataupun botol pun boleh. Kemudian skrin putih. Okey, skrin putih. Okey, sediakan radar seperti dalam raja, isi bikar dengan susu cair, arahkan cahaya daripada projector slide melalui susu cair. Perhatikan warna yang terbentuk dalam susu cair, okey, kat sini dengan pada skrin. Okey. Warnakan pemerhatian anda pada rajah di bawah. Okey. Nombor 5 ni tak penting lah. Okey, arahan nombor 5 ni warna-warna kan tak penting. Tulis nama warna pun cukup. Okey, so yang ini eksperimen ni kita buat di sekolah. Baik, pemerhatian. Okey, susu cair, skrin putih. Okey, pada susu cair, warna apa yang kita boleh perhatikan? Okey, tadi kita bincang warna susu cair adalah warna kebiruan. Okey, so awak dah tengok eksperimen susu cair nanti kawasan keliling ni akan kelihatan kebiruan. Manakala skrin, kita akan nampak tumpuk berwarna merah ataupun kemerahan. Maksudnya kemerahan pun boleh. Okay, kebiruan, kemerahan. Okay, itu je. Baik, kita sambung lagi muka surat 120 perbincangan. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Apakah analogi? Okay, analogi yang boleh dibuat tentang bahan dan radar dalam aktiviti ini dengan alam semula jadi. Analogi ni maknanya apa yang dia wakili radas-radas yang kita guna tadi, bahan-bahan yang kita guna tadi, dia mewakili apa dalam alam semula jadi. Okey. Yang pertama, projector slide. Okey, projector slide yang mengeluarkan cahaya tadi, dia mewakili matahari. Okey, matahari. Susu cair, okey, susu cair dalam bekas tadi, dia mewakili apa? Susu cair mewakili langit. Baik, nombor 2. Apakah analogi yang boleh dibuat tentang pemerhatian dalam aktiviti ini dengan fenomena semula jadi? Okey, warna kelihatan dalam susu cair. So, warna pada susu cair dia akan kelihatan kebiruan. So, susu cair warna dia kelihatan kebiruan. Jadi, apa yang diwakili oleh kebiruan pada susu cair? Okey, jadi warna yang diwakili oleh kebiruan pada susu cair ialah kebiruan langit. Okey. Baik, tumpuk cahaya pada skrin. Okay, skrin tu dia akan warna kemerahan. Okay, jadi warna kemerahan pada skrin itu mewakili apa? Dia akan mewakili kemerahan matahari terbenam. Okay,
Jadi bila matahari terbenam, kemerahan langit itulah yang diwakili oleh warna tompok pada skrin. Okey. Baik, kita sambung lagi perbincangan muka surat 121 soalan nombor 3. Baik, soalan nombor 3 bertanya, namakan proses. Okey, namakan proses. Okey, proses perkataan dia yang berlaku pada cahaya putih dalam aktiviti ini. So, cahaya putih tu apa? Cahaya putih adalah cahaya yang keluar daripada lampu tadilah. Okey, so cahaya matahari tu cahaya putih lah. So, yang ini kita dah terang masa bab sebelum ni, penyebaran cahaya. So, cahaya putih tu adalah cahaya daripada lampu, daripada matahari tu cahaya putih. Okey, saya ulang balik soalan. Namakan proses yang berlaku pada cahaya putih dalam aktiviti ini. Jadi, proses yang berlaku pada cahaya putih di sini ialah penyerakan cahaya. Okey, penyerakan cahaya. Jadi ingat, kalau soalan tanya tentang proses yang berlaku pada pelangi, okey, pembentukan pelangi, itu penyebaran cahaya. Kebiruan langit, kemerahan langit itu penyerakan cahaya. Okey. Baik, nombor 4. Nyatakan warna cahaya yang boleh diserakkan dan yang kurang diserakkan. Okey, nyatakan warna cahaya yang banyak, bukan boleh yang banyak diserakkan, yang kurang diserakkan dalam aktiviti ini dan berikan sebab. Okey, baik. So, dia ada dua perkataan dia tanya kat sini. Paling banyak diserak dengan paling kurang diserak. Okey, banyak diserakkan dan kurang diserakkan. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. Baik, apakah warna yang paling banyak diserakkan? So, warna cahaya yang paling banyak diserakkan ialah cahaya biru. Okey, cahaya biru banyak diserakkan kerana cahaya ini mempunyai panjang pendek. Tadi saya dah sebut panjang gelombang dia pendek. Dia punya kelajuan pun paling perlahan. Cahaya merah, cahaya merah kurang diserakkan kerana cahaya ini mempunyai panjang gelombang yang panjang. Okey, so cahaya merah paling laju, panjang gelombang dia pun paling panjang. Dia kurang diserakkan. Cahaya biru paling perlahan, panjang gelombang paling pendek, dia paling banyak diserakkan. Baik, nombor 5. Daripada jawapan anda di 4, berikan sebab bagi pemerhatian anda pada susu cair di dalam bikar dan cahaya pada skrin. Okey, ini jawapan dah diberikan. Okey, kita tengok selepas ni. Baik, kita sambung. Okey, sambung. Soalan tadi nombor 5 daripada jawapan anda di 4. Dia kata daripada jawapan anda di 4, berikan sebab bagi pemerhatian anda pada susu cair di dalam bikar dan tumpuk cahaya pada skrin. Okey, ini susu cair dalam bikar. Ini tumpuk cahaya pada skrin. Okey, jadi dia dah buatkan dua kotak macam ni. Dua kotak. So, susu cair penerangan dia kat sini. Skrin ni penerangan dia kat sini. Okey. So, susu cair warna dia nanti adalah biru. Okey, apa penerangan dia? Sebab bagi pemerhatian. Okey. Cahaya biru. Okey, cahaya biru diserak paling banyak oleh zarah terampai kerana mempunyai panjang gelombang yang pendek. Oleh itu, susu cair kelihatan kebiruan. Okey, sekarang penerangan untuk tumpuk merah pula. Cahaya merah diserak paling kurang kerana mempunyai panjang gelombang yang panjang. Oleh itu, cahaya merah bergerak terus menerusi susu cair dan menghasilkan tumpuk merah pada skrin. Okey, soalan nombor 6. Berikan 3 contoh zarah udara yang boleh menyebabkan penyerakan cahaya. Okey, 3 contoh zarah udara yang boleh menyebabkan penyerakan cahaya. Baik, tulisan kat sini tak berapa jelas. Awak dengar saya punya penerangan, awak salin. Baik, 3 contoh zarah udara yang menyebabkan penyerakan cahaya. Yang pertama, titisan air. Okay, titisan air. Yang kedua, molekul gas. Dan yang ketiga, debu.
Okey, titisan air, molekul gas dan debu. Okey, di bawah sekali ni kesimpulan. Okey, terlampau ke bawah pula saya buat, sorry tak berapa jelas. Okey, so kesimpulannya, perkataan yang kat sini awak nak tersalin ni, perkataan kat bawah ni, penyerakan cahaya. Okey, perkataannya ialah penyerakan cahaya menyebabkan kebiruan langit dan kemerahan matahari terbenam. Okey, penyerakan cahaya menyebabkan kebiruan langit dan kemerahan matahari terbenam. Baik, kita pindah ke buku SPS muka surat 122 pula. Okey, soalan bertanya tentang kebiruan langit dan kemerahan langit. Sama je, dia memang ulang sebenarnya tu je. Penyerakan cahaya tu je. Kebiruan dan kemerahan. Baik. Seorang murid memerhatikan perubahan warna di langit pada waktu berlainan. Murid itu mengakses internet dan mendapat maklumat bahawa panjang gelombang cahaya mempengaruhi fenomena tersebut. Jelaskan pemerhatian murid tersebut tentang kebiruan langit pada tengah hari dan kemerahan matahari terbenam ataupun kemerahan langit pada waktu sedang. Okey. Baik, yang pertama, kebiruan langit. Kenapa langit kelihatan biru pada waktu tengah hari? Okey, so dia ada gambar matahari kat sini. Dia kata, lepas tu ini pemerhatilah, maknanya kita di bumi jadi dia tunjuk kat sini cahaya biru paling banyak diserakkan. Okey, diserakkan. Okay. Jadi pada waktu tengah hari, cahaya matahari bergerak melalui lapisan atmosfera yang nipis. Cahaya biru yang mempunyai panjang gelombang yang pendek diserak paling banyak oleh zarah-zarah dalam udara seperti zarah debu, molekul gas dan wap air ataupun molekul air pun boleh ke semua arah. Langit kelihatan biru. Okey. Jadi warna biru yang mempunyai panjang gelombang yang pendek, hal laju yang paling perlahan, okey, diserakkan paling banyak menyebabkan kita nampak langit kelihatan biru pada waktu siang pada waktu tengah hari. Baik, kita sambung yang terakhir sekali, kemerahan langit. Okey, kemerahan langit ataupun kemerahan matahari terbenam. Okey, benda yang samalah tu Okey, dia kata kenapa langit nampak merah? Okey, kenapa langit nampak merah pada waktu senja? Okey, awak kena tengok ni tadi. Kalau ingat yang pertama tadi, mata dekat bawah sini. Gambar mata dekat bawah sini, dekat bumi ni. Maknanya matahari kat atas kepala tu sebab kita nampak kat sini warna biru sebab cahaya biru diserakkan di sini. Okey, pada waktu senja, mata awak kat sini. Maknanya awak di sini. Okey, awak di sini. Matahari jauh pada awak sebab matahari dah mula terbenam. Okey, so yang sampai di sini, yang sampai di sini adalah cahaya merah. Okey, cahaya merah ni dapat bergerak jauh So cahaya merah sampai kat sini. Okey, so awak nampak merah sahaja kat sini. Okey, apa penerangan dia? Pada waktu senja, cahaya matahari bergerak melalui lapisan atmosfera yang tebal. Cahaya merah mempunyai panjang gelombang yang panjang, adalah paling kurang diserakkan dan bergerak terus menerusi lapisan atmosfera. Matahari atau langit kelihatan merah. Okey, itulah dia penerangannya. Baik, itu sahaja. Jadi saya nak awak hantar kepada saya muka surat yang kita dah bincang hari ini. Jadi hari ini kita bincang 3 muka surat. Muka surat 120, 121, 122. Okey, 120, 121, 122. Okey, sehingga 122. Jadi 3 muka surat awak ambil gambar dan awak hantar kepada saya sebagai bukti kehadiran awak hari ini. Okey, baik, itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.